Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kita sekali lagi dalam perbincangan asas-asas tata bahasa asas bahasa Arab ni, dan kita hari ini insya-Allah akan menyambung perbincangan kita tentang kumpulan kata kerja 9 sebagaimana dalam paparan ni. Baik, kita memang seperti biasa sebelum kita bincang, kita ulang ingat apa yang kita telah buat sehingga kini, iaitu daripada pelajaran ke-9 ni kita sebelum tu telah buat pelajaran ke-8. Kita lihat pelajaran ke-8. Kalau kita lihat isi kandungan pun tak apa ataupun kita lihat pelajaran ke-8 tu sendiri, kita tengok objektif dia dan kita dapat idea ataupun dapat gambaran apa yang kita sedang buat sekarang ni. Jadi daripada pelajaran ke-8 ni, kau nampak di paparan ni, kita sekarang ni pelajaran ke-9, pelajaran ke-8 membincangkan kumpulan kata kerja dengan satu huruf penambahan. Jadi satu huruf penambahan itu yang nombor satu ni. Kalau lihat di paparan ni, kita nak ulang ingatlah biar segar di pemikiran kita sebelum kita bincang seterusnya. Jadi kalau daripada wazan fa'al, kalau letak satu huruf penambahan, jadilah dia fa'al. Begitulah. Kemudian yang keduanya, jadilah dia fa'al kerana ditambah satu huruf. Dan jadi wazan yang ketiga ataupun kumpulan yang seterusnya, iaitu af'al. Jadi ini dinamakan, kalau fa'al dinamakan kumpulan kedua, kumpulan kata kerja kedua. Ini fa'al kumpulan kata kerja ketiga, dan af'al kumpulan kata kerja keempat. Jadi kalau dalam kamus, kalau kita lihat kamus, kalau kita lihat kamus, dia akan ditulis begitulah. Kita tengok contoh ni saja nak ingatkan supaya kita kenapa kita ada kumpulan kata kerja dan seterusnya. Kalau kita lihat kamus ni, kalau dia tiga huruf asal, tiga huruf dasar kaf ta ba. Saya nampak di paparan kaf ta ba. Kalau dia tulis, ini kaf ta ba maknanya lah yang kumpulan pertama. Kalau dia tulis nombor 2 ni, Roman ni, kita nampak atas ni, Roman nombor 2 tu, itu makna dia baru disenaraikan makna yang bagi perkataan kata kerja yang bunyi dia bukan katab tapi katab. Itu maksud dia 2 ni, iaitu dia telah ada penambahan satu huruf tu. Kalau nombor 3 ni, maksudnya dia huruf pertama tu dipanjangkan, bukannya katab tapi katab. Apakah makna katab? Inilah makna yang dituliskan ni dalam kamus. Kalau nombor 4 ni, maksudnya af'al, iaitu aktab. Kalau aktab, maknanya beginilah, dan disenaraikan. Begitulah seterusnya, nombor 6, nombor 7, nombor 8 dan sampai nombor 10 yang X tu, X Roman tu nombor 10. Jadi itulah maksudnya, dia ada penambahan bagi wazan ataupun kumpulan kata kerja yang pertama saja, iaitu fa'al yang kita dah buat selama ni. Jadi kalau ada ditambah satu huruf penambahan, maknanya berubah. Kalau tambah 2 huruf penambahan, maknanya berubah. Dan kalau 3 huruf penambahan, yang insya-Allah kita akan buat di pelajaran ke-10 nanti, maknanya pun berubah. Jadi itu yang kita nak ingatkan semula, iaitu kita sekarang ni sedang bincangkan apakah dia kumpulan kata kerja setelah dia menerima huruf-huruf penambahan daripada wazan ataupun kumpulan kata kerja yang pertama tu. Jadi kalau ditambah satu huruf ni, dia ada 3 lah kumpulan yang terbit daripada fa'al, iaitu fa'al, fa'al dan af'al. Kalau ditambah 2 huruf, dia 5 wazan ataupun 5 kumpulan kata kerja yang akan terbit, iaitu tafa'al, tafa'al, infa'al, ifta'al dan if'al. Dan hari ini kita nak buat if'al lah, nak habiskan perbincangan dia. Sebagaimana yang saya sebut, sebelum kita tengok website yang nama dia Corpus Quran, jadi kita akan tengok nantilah. Dan kalau ada 3 huruf penambahan, satu je kumpulan yang terbit daripadanya pada peringkat
tata bahasa asas. Itu ialah istaf'al kalau ditambah tiga huruf kepada kumpulan yang pertama tu fa'al, dia akan jadi istaf'al. Jadi hari ini insya-Allah kita nak sambung perbincangan kita, iaitu pelajaran ke-9 yang akhir. Okey, pelajaran ke-9 yang akhir iaitu di sinilah. Kerana kita dah buat sebelum ni, iaitu kita dah buat wazan 5 bagi kumpulan 9. Jadi kita dah buat kumpulan sebelum kumpulan 9 ni, iaitu daripada 2, 3, 4 sampai 9. Dan hari itu, minggu lepas, kita sedang bincangkan kumpulan 9 ni, tapi tak habis. Jadi hari ni kita nak habiskan, dan insya-Allah kita nak lihat praktikal je lah. Bagaimana kita nak melihat teks-teks yang mengandungi kumpulan-kumpulan kata kerja yang berbeza ni. Jadi kita dah buat dah. Jadi kumpulan wazan 5 bagi kumpulan kata kerja 9 ni ialah if'al. Dan pembentukannya daripada kumpulan pertama, daripada fa'al, dia akan jadi if'al. Itu kata kerja telah berlaku. Kalau yaf'al, dia akan jadi yaf'allu. Kalau fa'il, dia akan jadi muf'allun. Kalau maf'ul, dia akan jadi muf'allun bihi. Dan kalau fi'il, dia akan jadi if'ilal. Jadi kita ada beberapa contoh. Beberapa contoh, iaitu yang pertamanya khadir. Khadir maknanya apa? Telah menjadi warna hijau. Tapi kalau kita bentuk dia, wazan dia if'al, asalnya khadir, telah menjadi hijau. Kalau if'al, dia akan menunjukkan makna telah menjadi tersangat hijau. Maksudnya hijau tu lebih lagi daripada biasa lah. Jadi ini kalau atas ni boleh dibaiki dalam penulisan ni menjadi tersangat lah, tambah tersangat hijau ataupun melampau hijau dia. Kalau putih tu, kalau putih kita kata putih melepak lah. Kalau jadi putih dia putih, tapi kalau dia putih melepak tu nampaklah gambaran tu bahawa putih tu bukan putih yang biasa, tapi putih yang bersangatan. Jadi ini kita boleh katalah hijau melepak ke dan sebagainya. Contoh kedua, perkataan asalnya daripada kumpulan pertama, iaitu fa'il. Wazan dia, bentuk dia fa'il, iaitu zarik. Zarik maknanya apa? Telah menjadi biru. Kalau kita bentuk dia if'al, dia akan disebut izraqa. Dan samalah dia punya sedang berlaku ni mengikutlah wazan-wazan ni, iaitu telah menjadi bersangatan biru. Jadi biru apa nak sebut biru, tak tahulah bahasa Melayu kalau ada biru melepak ke. Tapi itulah maksudnya. Kalau disebut zarik saja jadi biru. Kalau izraqa jadi tersangat biru. Dan kata kerja sedang berlaku ni dibentuk yaf'allu. Yang pertama ni kita dah okey lah insya-Allah fa'il, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'l. Tetapi nombor 9 ni kita cubalah menghafalnya ataupun menyebutnya selalu supaya mudah kita nak membaca. Nanti kita nampaklah di cara menyebutnya kalau perkataan itu tidak mempunyai baris. Jadi kalau if'al, dia akan jadi izraqa, yaf'alu, dia akan jadi yazraqu, dan maknanya pun ini sedang berlaku. Kalau yang pelakunya, itu tengok konteks. Kadang-kadang dia tidak kena, kadang-kadang dia boleh kita terjemahkan menunjuk kepada pelakunya. Jadi muzraqun, kalau yang dilaku muzraqun bihi, dan kalau kata terbitan dia dipanggil izriqaq. Izriqaq. Jadi kemungkinan jarang-jarang kita jumpa wazan-wazan begini, tapi dia ada. Jadi kalau terjumpa, katakan kita tahulah mana perbahasannya di mana, dan kita boleh rujuk untuk mantapkan lagi. Jadi itu contoh yang kedua. Kita ada 3 contoh aja sebagai contoh. Nanti insya-Allah kalau kita jumpa dalam korpus Quran tu, nanti kita boleh reflect baliklah. Baik, kalau yang contoh ketiga ialah samur. Samur ni menjadi warna, dia bukan putih. Biasa kalau orang Arab Mesir katakan, dia kata asmar. Orang tu asmar, macam kulit dia bukanlah putih, tapi dia ke arah kegelapan sikitlah. Dan bukan seperti orang Sudan. Dia pertengahan lah. Itu boleh kata begitu. Jadi yang pertama, wazan kumpulan kata kerja yang pertama ni dipanggil samur, iaitu sini. Kalau kita nak buat wazan seterusnya dalam kumpulan yang pertama,
kita sebutlah, ikutlah dia punya wazan ya. Fa'ul, yaf'ul, fa'il, maf'ul dan fu'lah. Ini cara ni ataupun yang dicatat dalam kamus. Jadi kita sebut samur, maksudnya telah menjadi brown, telah menjadi coklat. Yasmur ataupun samir ataupun masmur, mengikut makna-maknanya. Dan sumrah, fu'lah. Itu kumpulan pertama. Kalau kumpulan ke-9, ini dia apa ni contoh dia. If'alla ismarra, yaf'allu yasmarru, muf'allun musmarrun, muf'allun bihi musmarrun bihi, dan kata terbitannya if'ilal ismirar. Ini ialah sebagai pendedahan awal, iaitu kita nak didedahkan kepada semua kumpulan ni. Dan kita dah buat kumpulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampailah kumpulan ke-9 ni. Dan kita tinggal lagi satu kumpulan ya, iaitu kumpulan ke-10 di muka surat, di pelajaran ke-10 kita, muka surat 115. Tapi sebagaimana yang saya sebutkan, kita nak tengoklah praktikal sikit. Nak tengok beberapa contoh dalam Al-Quran, melihat perkataan-perkataan ni. Jadi tiap-tiap kumpulan ni kita dah lalui wazan 5 dia. Dan insya-Allah nanti pelajaran ke-11 kita akan lihat dia punya pecahan wazan 5 bagi tiap-tiap daripada 10 kumpulan ni. Pecahan setiap wazan 5 bagi setiap kumpulan kata kerja, itu pelajaran ke-11. Tapi dia tidaklah begitu rumit, kerana dia kalau kita dah kuasai yang asalnya. Contoh ni kasih nak gambaran je. Kalau fa'al dia ada fa'alat, dia ada fa'alta, fa'alti, fa'altu dan sebagainya. Tapi kalau dia kumpulan yang kedua pun begitu juga. Fa'al, dia ada fa'alat, dia ada fa'alta, fa'alti, fa'altu, fa'alu dan seterusnya. Dan contoh-contoh perkataan yang menggunakan wazan ni pun kita insya-Allah akan lalui. Contohnya balagh, balaghat, balaghta, balaghti, balaghtu. Yang lain pun samalah juga. Ini pecahan dia sama je. Kalau fa'al, dia fa'alat, fa'alta, fa'alti dan sebagainya. Jadi ini insya-Allah kita akan buat pada pelajaran yang ke-11. Kerana tiap-tiap wazan 5 bagi tiap-tiap kumpulan daripada 1 sampai 10 ni dia ada pecahan dia. Jadi kalau kita dah mantap wazan 5 bagi tiap-tiap kumpulan ni, apabila kita gunakan, apabila kita bincangkan tentang wazan pecahan bagi tiap-tiap wazan 5 tu, dia akan jadi lebih mudah lah. Jadi kita pada peringkat awal ni kita insya-Allah kita nak didedahkan, dan untuk menguasainya kita perlulah masa sikit ke ataupun pengalaman melihat teks ataupun mendengar teks dan menganalisa dia sikit ya, supaya kita dapat tahu wazan dia ataupun dari perkumpulan mana dia ni. Dan semua ni sekali ni boleh digambarkan ataupun boleh dilihat dalam muka surat 161. 161 kalau ada buku boleh lihatlah. 161 ni adalah jadual yang menyenaraikan semuanya sekali. Yang sampai 50 ni lah. Yang kalau lihat di paparan ni begitulah. Jadi yang pertamanya, kumpulan pertama ni. Yang kedua, ketiga sampai keempat ni yang ada warna hijau ni, itu ialah yang ditambah lah daripada asal fa'in lam, fa'al. Jadi hijau ni ditambah ya di awal, ditambah alif, ni ditambah mim. Ini semua penambahan-penambahan ataupun imbuhan-imbuhan yang dalam bahasa Melayu, kalau kita dalam bahasa Melayu kita tahulah penambahan ni macam di awal me, di akhir ada kan, ataupun di awal ada di, atau apa sajalah yang imbuhan ada dalam bahasa Melayu tu. Tapi dia tidak dia perkataan asal tu kekal, kebanyakannya kekal, tidak banyak berubah sangat. Tapi bahasa Arab dia berubah. Dia fa'al tu dia kan yaf'al, lain bunyi dia. Daripada fa'al jadi fa'il, kemudian jadi maf'ul, kemudian jadi fi'il, kemudian jadi fa'al, jadi taf'il, jadi fi'al, jadi mufa'alah. Jadi memang lain bunyi dia yang kita perlu kuasai supaya kita nampaklah mana imbuhan dia, dan kita boleh cari mana 3 huruf asal dia. Kerana semua perkataan dalam bahasa Arab yang berimbuhan begini asalnya ialah 3 huruf sahaja. Fa'in lam. Diletak di bahagian fa'in lam, dan dia boleh dipecahkan, dibentuk sehinggalah jadi 50. Sampai yang terakhir ni 50 wazan, dan tiap-tiap ni ada pecahan dia. Itu yang dikatakan wazan 5 ni asas bagi 1000 wazan.
5 ni dia akan pecah jadi 10 dah, ada 50. Dan tiap-tiap satu ni yang dia pecah jadi 10. Ini pecah jadi 10 campur 8. Ini pecah jadi 4. Jadi kalau kita kira betul-betul tu memang lebih daripada 1000 wazan. Dan dia ada dia ada wazan-wazan lain yang semuanya berasas pada wazan 5. Jadi eloklah kita menguasai pada awal ni wazan 5 supaya insya-Allah kita boleh menguasai bahasa Arab ni dengan lebih mantap lah. Baik, sebelum kita pergi ke pelajaran seterusnya, iaitu pelajaran yang ke mana ya? Ke-10, iaitu kita nak bincang kumpulan yang ke-10 ni. Ni pelajaran 10 kita iaitu ditambah 3 huruf. Sebagaimana yang saya sebut tu, kita lihatlah dulu dan saya ada saya sharingkan dia punya website ni, iaitu Quran. Dia panggil corpusquran.com corpus.quran.com. Jadi biasanya saya pernah tunjukkan sebelum ni. Kalau tidak pun tak apalah, kita lihat semula. Dia kalau pergi di website ni, yang pertama inilah paparan dia. Dan dia akan, kalau kita pilih Quran Dictionary di sini, kita pilih Quran Dictionary, bawah tu ada morphological search. Kita pilih itulah. Dia ni part of speech. Kemudian kita nampak tu part of speech. Kita boleh pilih macam-macam lah. Ada noun, proper nouns. Ni dia buat dalam bahasa Inggeris ni. Ada adjective, ada macam-macam lah. Kalau kita yang berkaitan dengan kita pilih verb. Kita pilih verb aja. Pasal verb tu yang 3 huruf asal tu, dan pecahan dia, kumpulan ni sampai yang ke-9 setakat ni lah. Sampai ke-9. Tapi kita boleh juga nak lihat selain ni, kita pilih all di atas ni. All. Bolehlah kita begitu, tak kisah. Kemudian form ni, ini form ni kalau kita nak latih, kita akan pilih lah. Kita dah buat kumpulan kedua. Kumpulan 3 dah buat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 je belum buat. Tapi kita dapat idea lah apa benda kita nak bincangkan nanti. Baik, kita cuba lihat satu persatu. Nak tengok praktikal macam mana. Kalau kita tekan ni saja, maksudnya kita nak pilih semua perkataan yang asalnya daripada kumpulan kedua, iaitu fa'al. Fa'ain, ain, lam. Fa'al. Jadi kita kata search, dia akan senaraikan dalam Al-Quran semua perkataan-perkataan yang, okey, kita lihat sini, semua perkataan-perkataan yang berasal ataupun dalam kumpulan yang kedua tu. Contoh yang pertama ni, nazzalna. Jadi kita tahu daripada pecahan ini kita belum lalui lagi dari segi perbincangan, tapi kita faham dah. Kalau ditambah nun di akhir tu menunjukkan kami. Nazzalna, kami telah turunkan. Dalam bahasa Inggeris kata we have revealed dan sebagainya lah. Kerana website ni dibuat dalam bahasa Inggeris. Kemudian basyiril ladzi, basyir ni kata suruhan. Kita pun belum buat, tapi ada perubahan-perubahan baris yang menunjukkan ini suruhan. Kemudian kalau kita lihat ni mutahharah. Mutahharah ni mufa'alah. Mutahharah ialah mufa'alah. Kalau kita lihat di sini, saya paparkan semula. Mutahharah, inilah wazan dia, iaitu yang dilaku daripada kumpulan 2. Fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al. Jadi mutahharah tu ada ta marbutah, menunjukkan dia kategori perempuan. Jadi mufa'al. Ini dia punya kedudukan dia. Dia bukan yang lain daripada 50 ni. Dia kalau kita dah kuasai wazan ni, itu yang kita boleh tahu. Daripada mutahharah, kita akan tahulah 3 huruf asalnya, mim tu ditambah, dan asalnya ialah, kita boleh tengok balik semula punya website ni. Jadi kita nampak mufa'alah. Jadi asalnya ialah ta ha ra. Jadi ta ha ra ni apa makna ta ha ra? Jadi ni dia kata purified. Baik, kita nak pastikan, kita tengok kamus. Inilah latihan-latihan yang nak memantapkan lagi penguasaan kita tentang wazan ni. Kalau kita lihat kamus, kita carilah ta ha ra. Kita kena tengok satu persatu lah, sama ada kita gunakan kamus yang bercetak ataupun kita gunakan kamus digital dan sebagainya. Jadi ta ha ra. Jadi kita tengok perbahasan macam mana. Okey. Ta ha ra. Ini depan matanya. Okey, dah ada dah. Ta ha ra. Jadi ini yang pertama ni, tahar ataupun tahur boleh juga. Kalau dia kata you ni maksudnya maksudnya kata kita sedang berlaku ni ialah yatuhur. Dia tak boleh kata yathar ataupun yathir.
Dia kata ya tuhur. Dan dalam kurungan ni ialah kata terbitan dia. Boleh sebut tuhur ataupun taharah. Dua kata terbitan. Penyucian, kalau kita terjemahkan lah. Kerana tahar ataupun tahur ni maknanya to be clean, jadi pure, jadi bersih dan sebagainya. Jadi di sini penyucian ataupun pembersihan, kita tengoklah konteks. Kemudian dia ada nombor dua ni. Nombor dua ni iaitu fa'al, tahar. Jadi tahar wazan 5 dia macam mana? Ni makna tahar apa? To clean, untuk membersihkan, untuk mensucikan. Kita tahulah makna nombor dua ni iaitu membersihkan ataupun menyucikan. Itu sebutan dia fa'al, iaitu tahar. Dan kalau tahar, kita lihat dia punya jadual ni, jadual muka surat 161 ni. Daripada fa'al, dia, kalau kita dah kuasai fa'al, yufa'il sedang menyucikan, mufa'il orang yang menyucikan, mufa'al benda yang disucikan. Itu datang tadi. Kemudian taf'il, proses penyucian. Dari segi terjemahan literal. Jadi kita kena tengok konteks ayat tu, nanti nak tengok terjemahan yang paling sesuai. Jadi yang kita jumpa ni mufa'al, dan dia ada ta marbutah tu menunjukkan dia perempuan. Maksudnya yang disucikan. Kerana yang dilaku daripada fa'al, menyucikan, telah menyucikan, sedang menyucikan, orang yang menyucikan, benda yang disucikan. Jadi kalau kita lihat contoh dalam dalam website tadi tu, ini dia. Walahum fiha azwajun mutahharatun. Dan bagi mereka dalamnya pasangan mutahharatun, yang disucikan, bersih, pure dan sebagainya. Wahum fiha khalidun. Mereka dalamnya kekal selama-lamanya. Jadi inilah aplikasi dia yang kita buat. Kita nak tahu wazan 5 bagi tiap-tiap kumpulan ni, supaya kita nampak ni di mana tempatnya. Mutahharatun bukannya mutahhiratun. Kalau mutahhiratun maknanya apa? Yang orang-orang yang menyucikan. Jadi kita tengok, kita dah nampak ni mufa'alah. Ada ta marbutah tu mufa'alatun. Maksudnya kita bolehlah cari dalam kamus, dan kita boleh buat wazan 5 dia dan pecahan-pecahannya nanti. Jadi ini dia punya dia punya contoh pelaksanaan dia. Kalau kita sekurang kalau kita ada kesempatan, kita lihatlah website ni dan kita cuba tengok dia punya contoh-contoh daripada Al-Quran. Jadi kita lihat lagi okey, di sini yang kita lihat yang mudah sikitlah. Musaddiqan. Musaddiqan ni lain tadi wazan dia. Mutahharatun, ini musaddi, bukan musadda. Jadi maksudnya barisnya baris bawah menunjukkan dia ialah yang melakukan. Musaddiqan lima ma'akum wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kamu semua dengan apa yang anzaltu. Anzaltu ialah kumpulan yang keempat. Anzaltu, aku telah turunkan. Musaddiqan, yang membenarkan. Lima, bagi apa? Ma'akum, yang bersama kamu. Ini musaddiqan, yang membenarkan, bukan yang dibenarkan. Dari segi makna kerana dia baris bawah ni mufa'il. Mufa'il, ini baris akhirnya. Musaddiq, baris akhirnya baris atas. Musaddiqan, kerana dia menunjukkan keadaan. Itu dalam ilmu nahwu lah, iaitu kenapa baris akhir berubah, ada sebab-sebab dia. Ini contohlah musaddiqan, iaitu mufa'il, pelaku bagi sesuatu perbuatan yang wazan 5-nya ialah saddaq. Kalau kita tahu ni 3 huruf ni sad, dal, qaf, kita boleh bentukkan wazan 5 dia. Mari kita tengok berdasar pada ni. Jadi kita gunakan sad, dal, qaf, kita buat wazan 5 dia. Saddaq, yusaddiq, musaddiq. Ini dia tadi. Kemudian musaddaq, dan kata terbitan ialah tasdiq. Jadi itu penggunaan sebenarnya. Kalau kita dah nampak kenapa kita perlu menghafal, kenapa kita bincang tentang wazan 5 bagi tiap-tiap kumpulan ni, jadi kita dah boleh berdikari sendirilah. Kita jumpa Al-Quran, kita boleh cuba lihat. Sebut satu perkataan kat mana tempat dia, mana dia punya, yang dalam 50 ni yang kita tak buat lagi, yang ke 10 ni, mana agaknya tempat dia, dan mana kata
telah berlaku, perbuatan telah berlaku, mana perbuatan, bagaimana nak bentuk perbuatan sedang berlaku, pelaku ni macam mana, yang dilaku dan kata terbitan. Ini aplikasi ni. Baik, kita lihat lagi. Ini contoh-contoh kita lihat lagi. Kita ambil apa? Kumpulan kata kerja yang ketiga pula. Yang ketiga. Jadi ini samalah, part of speech tu kita pilih semua sekali, dan form dia ketiga. Maksudnya apa? Wazan dia fa'al, bukannya fa'al tapi fa'al, dan kita search dia. Bila kita search, dia akan senaraikan dalam Quran yang ada perkataan ataupun yang dibuat daripada kumpulan kata kerja yang ketiga. Di sini yang pertama tu yukhadi'un. Yukhadi'un ni sebenarnya waw nun ni ialah untuk menunjukkan ramai. Ini pecahan dia lah. Tapi asalnya ialah yukhadi'. Sampai situ je lah. Yukhadi'. Dia tu wazan dia. Kalau kita tahu, kita dah hafal ni yukhadi', kerana kita tahu waw nun ni ialah penambahan untuk menunjukkan ramai. Ini mereka menipu atau mereka memperolok-olokkan. Yukhadi', wazan pertamanya, dia kita tengok dalam jadual tadi, mana dalam 50 ni mana satu yang bunyi dia yukhadi'. Jadi kalau kita dah hafal, kita senang nampak lah. Ini fa'al, ni yaf'al, ini yufa'il, dia tak bunyi pun. Yukhadi', ini yufa'il. Dah nampak dah. Yufa'il, yukhadi'. Inilah dia wazan dia daripada kumpulan ketiga. Dia yukhadi', 3 huruf asalnya ialah kha, dal, ain. Kalau nak buat wazan 5 dia, kita akan sebut khada', yukhadi', mukhadi', mukhada' dan khida' ataupun mukhada'ah. Ini yang kemahiran ni yang perlu kita kuasai, bahawa kita boleh sebut wazan 5 dia, ataupun kita boleh sebut tiap-tiap wazan, tengok buat pecahan macam mana daripada 3 huruf asalnya. Jadi ini daripada yukhadi' tadi, yukhadi'unallah, yukhadi'. Jadi bukannya yang keempat ni, yang empat bunyi dia yuf'il, yukhdi'. Yang ni lah lagi tak kena. Yatafa'al, yatakhadda'. Tidak, lain bunyi ni. Ini yatafa'al, yatakhadda'. Ini yanfa'il, yankhadi'. Ini yafta'il, yakhtadi'. Ini yaf'allu, yakhda'u. Dah tak kena dah. Ini yastaf'il, yastakhdi'. Tadi perkataan tadi yukhadi'. Inilah sahlah dia daripada sini. Barulah kita boleh kembangkan lagi, nak carilah 3 huruf kha, dal, ain. Kita tengok kamus pula. Sebagai latihan ya. Tengok kamus, apakah makna kha, dal, ain dengan menggunakan kumpulan yang ketiga kha, dal, ain. Okey, kha, dal dah ada. Kita tengok ain dia, kha, dal. Okey, kha, dal, ra. Dia scroll lagi sampailah dia kha, dal. Terlepas dah. Okey, ni dia. Kau dah nampak ni. Kalau khada', yakhda', jadi A sini yakhda' mana to cheat, to deceive dan sebagainya. Dan kita punya perkataan tadi ialah nombor 3 ni. Maknanya pun tak lagi juga. Jadi nombor 3 maksudnya fa'al, yufa'il, khada', yukhadi'. Maknanya apa? To cheat, to deceive, to bla bla bla. Tengoklah apa maknanya dan berdasarkan kepada ayat tu. Dan di sini daripada kha, dal, ain, dia ada nombor 1 tadi, nombor 2 tak ada, dan dia ada nombor iaitu kumpulan yang ke-7. Jadi ada 3 je lah. Tak semestinya yang huruf dasar 3 huruf tu boleh buat semua sekali. Tapi kalau boleh buat, kita tahulah cara nak buat macam mana berdasarkan kepada apa yang digambarkan dengan simbol-simbol ni. Jadi kalau 3 nak sebut macam mana, kalau 7 nak sebut macam mana, dan seterusnya. Kemudian baru dihuraikan makna-makna yang lain yang terbit daripada kha, dal, ain. Khud'ah ada, kemudian dan seterusnya lah. Baik, itu contoh. Jadi kita tengok contoh lain kalau ada. Dan memang ada banyak contoh ni. Yukhadi', dan ini syiqaq. Contohlah syiqaq. Apa makna syiqaq? Jadi kita tengok kalau kita dah tahu ni syiqaq. Jadi kita kalau tengok wazan 5 daripada jadual ni, manakah dia wazan yang bunyi dia syiqaq? Ada tak? Kita kena carilah.
Kalau kita dah hafal, senang lah kita tahu ini dia. Fi'al, syiqaq. Yang lain tak kena. Ini taf'il. Tak bunyi pun syiqaq. Ini mufa'alah. Ini if'al. Ini tafa'ul. Ini tafa'ul. Dan tak kena. Inilah dia. Syiqaq. Jadi syiqaq ni daripada mana? Daripada kumpulan yang ketiga. Dan carilah tiga huruf asalnya. Kita cari daripada kamus. Jadi itu tujuan dia. Jadi kalau kita nak kuasai bahasa Arab, ini memang bukan nak kata fardu kifayah, fardu ain. Macam sifir 12, nak belajar matematik ni tak belajar sifir 12 macam mana? Nak masuk kuliah fakulti matematik ni, sifir 12 pun tak hafal. Ada masalah ni. Ini nak belajar bahasa Arab, nak baca Quran, nak faham, nak ni. Tapi wazan ni pun tak faham. Nak sebut syiqaq tu datang daripada mana? Entahlah mana-mana datang, tak tahu. Ini masalah lah. Itu pasal kita kena hafal dulu. Dan kita kena ada perkataan-perkataan yang kita hafal sebagai contoh. Sebagai contoh bagi tiap-tiap kumpulan ni. Dia kena tak semestinya cepat kita buat. Kemungkinan kita mengambil masa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tak apalah. Tapi adalah progress tu. Lama-lama insyaAllah dapat juga. Tidak terburu-buru. Kita buat insyaAllah dengan mantap insyaAllah. Baik, itu contoh. Jadi kalau nak tengok ni pun dah memang banyak sekali. Ataupun kita boleh buka sendiri ataupun boleh tengok sendiri. Tengok contoh-contoh dia. Kita boleh pilih contoh yang ke berapa. Sekarang nombor 3 dah buat 4, 5, 6, 7. Tengoklah nombor 8 contoh ni. Kita search. Nombor 8 wazan ni apa dia? Ifta'al. Ifta'al nombor 8. Jadi ini muttaqin pun datang dari situ tapi kita belum sentuh lagi kerana dia ada dipanggilkan huruf lemah. Kita carilah perkataan-perkataan yang yang mudah kita nampak. Okey. Ya tadun pun dia ada huruf lemah ni. Jadi kebanyakan ada huruf lemah ni. Itu pasal huruf lemah ni kalau kita kena kuasai supaya kita nampaklah macam mana perbahasan dia. Kebanyakan begitu dia nampaknya. Ada huruf lemah semua sekali. Okey, kita ni kok iya pula. Ni 2 Kau nampak ni? Apa? I'tamar. I'tamar. Oops. I'tamar. Jadi kita perkataan aw. Faman hajjal bait aw i'tamar. Jadi i'tamar. Jadi perkataan i'tamar tu macam mana wazan dia? Kita carilah jadual tadi. I'tamar. Jadi syaratnya kita dah kuasai wazannya. Yang manakah bunyi dia? I'tamar. Kita tengok yang sini. Fa'al. Tak kena. Fa'al tidak. Fa'al tidak. Af'al tidak. Tafa'al pun tidak. Tafa'al. Infa'al tidak. Ini dia. Ifta'al. Jadi i'tamar. Nampaklah. Ini dia punya sebenarnya. Gang dia kat sini. Ifta'al. I'tamar. Dah tahu dah. Ta ni tambah daripada i'tamar. Kita boleh buat semua. Ya'tamir, mu'tamir, mu'tamar dan i'timar berdasar pada wazan 5 bagi kumpulan yang ke-8 ni. Jadi kita dah tahu sekarang ni. Ifta'al iaitu i'tamar. Jadi kita tengok ayat dia. I'tamar tu apa maknanya? Kita carilah. Ni ta ni dia tambah. Ada ain mim ra. Buka kamus. Buka kamus tengok ain mim ra macam mana? Tapi nak senang cerita, kita kita dah tahu lah dari segi makna. Ini dari segi makna tulis dah perform umrah, daripada umrah. Jadi i'tamar tu melakukan umrah. Faman hajjal bait, siapa yang buat haji ke Baitullahil Haram, aw i'tamar ataupun dia buat umrah. Itulah makna. Tapi nak kajilah mana makna buat umrah. Tak ada pun perkataan buat. Umrah pun tak ada, dia kata i'tamar aja. Itu kena tengok dia punya perbincangan dalam kamus. Jadi kamus kita buka tengok ain mim ra. Boleh kita jumpa apa yang dikatakan i'tamar tu. Ain mim, scroll lagi. Ain mim ra. Okey, ain mim dal lagi, scroll. Mana dia? Ain mim ra ada jumpa dah ni. Ini dia. Nampak atas ni ain mim ra, tapi kita nak tengok yang ke-8. Ini amar, ya'mur. Ini semua makna-makna dia lah. Nombor 2 ammar, yu'ammir, mu'ammar, ta'mir. Nombor 2. Kemudian scroll lagi nombor 4. Nombor 4 a'mar, yu'mir, mu'mir. Kemudian barulah nombor 8 ni. Kau nampak nombor 8 ni. Dia kata apa?
i'tamar to visit, to perform the umrah. Habislah. Nampaklah maknanya. Jadi kita bolehlah buat i'tamar, ya'tamir, mu'tamir, mu'tamar dan i'timar. Itulah dia punya ya. Dia punya penggunaan dia. Jadi itu kalau kita ada kesempatan, eloklah kita buat sendiri ataupun kita cuba memantapkan lagi dengan merujuk kepada contoh-contoh yang mudah sikit. Inilah dia, website ni mudah sikit kerana dia berdasarkan kepada apa yang kita dah belajar. Kerana kita boleh pilih ni, nak tengok kumpulan yang mana, pertama, kedua, ketiga, empat, lima, sampailah ini yang sampai ke 10 ni, 11, 12 ni ekstra sikit lah. Itu lanjutan lah insyaAllah ya. Baik, itulah contoh dan kita boleh buat contoh yang lain lagi. Kita nak nak melatih, memantapkan lagi kumpulan kata kerja dan wazan 5 dia. Itu kita dah buat sekarang ni daripada 1 sampai ke 9. Jadi insya-Allah pada sesi akan datang kita akan buat yang ke-10 lah. Sebelum kita kita akan mantapkan lagi ataupun kita akan bincangkan 10, dan kalau dah habis 10 ni barulah kita buat pecahan dia macam mana, kita akan lihat ya. Baik, saya rasa itu saja kerana waktu ni tinggal kurang daripada 1 minit. Jadi insya-Allah kita dah dapat idea apa yang kita dah buat selama ni dan bagaimana aplikasinya. Insya-Allah pada sesi akan datang kita akan buat pelajaran ke-10. Dan pada sesi kedua nanti insya-Allah sebagaimana permintaan kita akan ulang kaji, iaitu kategori kata kerja insya-Allah yang huruf lemah dan sebagainya. Siapa yang berkesempatan silalah masuk sesi kedua dalam 10 minit lagi insya-Allah. Itu saja, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.